Kita ada bicara masalahnya dah. Tulis dan catat bagi Abu Bakar kepada murtadin. Ayat ni kepada orang-orang yang jatuh agama ataupun orang-orang yang kembali daripada agama Islam gi kepada agama asal ataupun pada agama kafir, agama dan musyrikin. Kemudian hak kemarinnya dia katanya dah kemudian selepas daripada Nabi itu wafat, lepas daripada Nabi itu mati, maka dululah Nabi akan segala urusan Allah. Tengok mula. Thumma tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ai ba'da wafatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Teman-teman, thumma ai ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tu tulis ini ai ba'da darbihi ataupun ba'da darbihi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi itu pacung ke teka-teka orang yang tak si meluk Islam dan orang yang tak si mau terimakan Islam, Nabi kan pacung teka dengan izin dari Allah daripada orang yang berpaling daripada agama Islam. Thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwafat dan dimatikan oleh Allah akan Rasul. Wa qad nafaza, dan sesungguh telah melulus ia Nabi. Nabi pun telah meluluh. Belum pada dia nak mati, apa perkara yang dititah disuruh oleh Allah, maka Nabi semua buat. Mereka yang tak si meluk Islam, mereka tak si masuk Islam, tak si menerima Islam, maka Nabi peraikan mereka. Nabi pacung tekak mereka. Sebab tu kata fagapa fasda bima tu'mar, maka engkau buatlah ya Muhammad bima tu'mar, dengan apa yang dititah akan dia. Pada satu ayat fasda bima tu'mar, maka hendak perbuat engkau ya Muhammad bima tu'mar, dengan apa yang dititah. Maka Nabi buat semua dengan Allah Ta'ala suruh. Suruh serukan manusia kepada Allah, seru manusia pergi pada la ilaha illallah. Nabi buat semua dah. Mereka tak mengikut, tak terima, maka Nabi pacung tekak, Nabi serai. Nabi meluluhkan li amrillah, bagi urusan Allah dan titah Allah. Wa nasaha li ummatihi, tanamlah, dan menasihatlah ia Nabi, mengajarkan perkara-perkara yang baik tu nasihat. Wa nasaha, dan menasihatlah ia Nabi, dan mengajarlah ia Nabi akan apa? Akan ajaran yang terbaik, ajaran agama li ummatihi, bagi umatnya, umat Nabi. Nabi sudah ajarlah pada umat daripada pengajaran agama, pengajaran yang terbaik kepada umatnya. Wa qadalladhi alaih, dan menunailah ia Nabi alladhi alaih, akan perkara yang sabit ke atasnya, ke atas Nabi. Perkara mana Allah Ta'ala suruh, perkara mana ada sabit atas Nabi, maka Nabi tunai semua. Nabi pelulus semua. Nabi tak ada tinggal walaupun satu pun. Masa ketika duduk Madinah 13 tahun, di Mekah 10 tahun. Sebab tu tunggu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah sempurna agama kamu. Makna kata Nabi sudah pelulus semua daripada ajaran Allah, suruhan Allah, titah Allah. Nabi sempurna laka. Nabi buat laka. Sebab tu ayat tu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Satu hari apabila timbul ayat ni, kemudian selepas daripada klik pada Mekah, maka Nabi klik pada Mekah, pergi pada Madinah. Nabi klik pada Mekah, duduk Madinah. Maka satu ketika pok sahabat-sahabat dengar di bilik Abu Bakar duduk teriak. Fi hujrati Abi Bakrin, dengar di bilik Abu Bakar tu duduk teriak. Sahabat lalu dengar duduk teriak. Sahabat lalu dengar teriak. Maka dia mau tanya Abu Bakar. Dia mau panggil Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar. Sebab apa mau menangis? Selepas daripada Nabi bacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, Jibril turun mari royak pada Nabi. Nabi pun baca ayat ni. Abu Bakar duduk teriak di bilik dia di Madinah, di rumahnya Madinah. Sahabat pun tanya, Abu Bakar pun royak, mu tahu dah apabila ayat ni tung al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat ini apa? Al-ayah tadullu ala iftiraki baini wa bainahu, bainana wa bainahu. Inilah ayat yang tunjuk di antaranya kita akan bercerai, kita akan bercerai di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak lama nak tinggal dunia. Sebab tu puteri yak buah kata Lepas tu laginya wa kanallahu qad bayyana zalika, dan adalah Allah Taala, tengok
Bayyana, qad bayyana, sesungguh menyata ia Allah. Qabayyana zalika, menyata menerang Allah zalika akan dimakan itu zalikal mazkur min wafati Rasulillah. Allah Ta'ala sudah menyata pada ayat kata Rasulullah akan nak tinggal faraqad dunia. Menyata li ahlil Islam, bagi ahli Islam kata Nabi itu mati. Mana dalil kata Tuhan royak pada ahli Islam kata Nabi itu kena wafat, bukan Nabi kekal atas dunia. Faqal, maka perman ia Allah. Ha ni dalil kata Nabi kena mati. Walaupun daripada tu ada semenjak tu ada, daripada Nabi Syih, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Zulkifli, daripada Nabi Ilyas, Nabi Idris, semua mati. Mereka Nabi hak Allah Ta'ala kekal tak mati. Mana? Nabi Isa tak mati gila ni. Lepas tu Nabi Idris tak mati lagi. Duduk di atas langit sana. Nabi semua Tuhan kata mati. Malaikat Nabi Allah Ta'ala kekal tak mati. Mana? Nabi Khidir tak mati, duk jaga laut. Nabi Ilyas duk jagakan pokok-pokok kayu tam kawin. Tuhan memperkekal. Tapi Tuhan tunjuk cerita Nabi mu akan mati. Hei sahabat-sahabat, hei orang Islam. Mana dalil? Innaka, sesungguh engkau itu, ya Muhammad. Klik ke Nabi tu, Allah Ta'ala khitab Nabi. Innaka, sesungguh engkau, ya Muhammad, mayyitun, mati engkau, hi Muhammad. Engkau kena mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguh mereka itu annas tu, manusia semua ni lah. Mayyitun, mati mereka itu. Engkau kena mati. Lagi pula mereka itu kena mati. Ni dalil kata Nabi tu mati. Nabi wafat dah. Suratul Zumar nah ayat 30 tu. Waqal, dan berperman Allah Ta'ala lagi. Dalil di atas fofok Nabi pun kena mati. Allah Ta'ala hantar mereka dunia ke alam dunia tu sekejap untuk menyampaikan agama Allah. Lepas pada tu Allah Ta'ala jemput pergi kepada dia semula. Tak kan? Nabi kita duduk atas dunia ni 22 tahun, ni 23 tahun. Lepas tu Tuhan panggil klik kepada dia. Mana tak mati semua-semua Nabi ni. Waqal, dan perman Allah Ta'ala ta'ala. Waqal, dan perman Allah Ta'ala lagi. Wa ma ja'alna. Tengok molek weh. Wa ma ja'alna li basharin man qablaka. Basharin min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun. Ayat suratul Anbiya ayat 34. Tengoklah. Dah. Tuhan katakan wa ma ja'alna, dan tiada menjadilah oleh kami. Tengok molek. Kami tak menjadi li basharin, akan seorang manusia pun. Kami tak jadi. Tuhan kata manusia pun, seorang manusia di sini kira tu. Wa ma ja'alna li basharin, kami tidak menjadi, tidak mencipta li basharin, bagi seorang manusia pun, min qablika, sebelum daripada engkau hi Muhammad. Kami tak menjadikan seorang manusia sebelum pada engkau tu. Dapat maf'ul kedua, al-khulda. Maf'ul kedua, perkekal. Ya, kekal dak. Maf'ul kedua bagi ja'alna. Maf'ul pertama ialah mana? Kita kata min qablika tu maf'ul kedua, al-khulda tu kita tengok mari maf'ul kedua. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadi li basyarin, bagi seorang manusia pun, al-khulda, akan perkekalan, min qablika, belum pada engkau. Tak ada seorang pun manusia kami jadi tu kata dia tu kekal, dia tu tak mati, tak ada. Dah. Afa imitta, maka jika, maka adakah, imitta bahasanya nah, afa imitta, maka adakah jika engkau mati. Jika engkau tu mati, dah, fahumul khalidun, maka mereka itu manusia tu khalidun, al-khalidun, kekal mereka itu. Engkau tu mati Muhammad, maka mereka itu kekal. Tak ada seorang buta pun kata aku jadi, aku menjadikan dia duk kekal dalam dunia. Siapa duk bertukar langit, tak ada. Tengok tu ada. Mari duk 1000 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Mati tak? Mati. Lepas tu kita tahu Nabi Nuh hidup mari 1500 tahun, 1050 tahun, 500 tahun kita tahu. 1050 tahun kata setengah ulama. Mati tak? Mati. Tak ada seorang pun daripada manusia hak ku jadi tu yang kata kami jadi, dia tu kekal atas muka bumi hidup tu kalik, tak ada. Kamu saat ni tu mati, mereka itu tak mati mak? Mati belaka. Mati dah kan? Semua kena mati. Maka iblis lah ni tak mati lagi.
Yang minta Tuhan ya Allah, mintalah aku nak tipu, nak cucu tak ada. Tapi aku mintalah, nah jangan mati aku ni. Sebab tu fok setel fok boleh tak mati, tak ada litau tak mati, bata buta, kaki kecok. Fok setel dengan ada panah lita, mata buta itu pergi lalu kok kayu panah lita. Pada mau tak ada tawa, kita lalu kok tu. Lepas tu lita panah tai di mata buta. Lalu kok tu tak ada tawa lagi, kita lalu tu kulit malaikat mata kita tak gari. Setan dia tak mampu, dia tak mati sebab dia berdoa dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku nak tipu anak cucu tu. Ada siapa hari kiamat? Aku tak saya mati sampai kiamat. Lepas tu minta segi kita. Tuhan kata, tak apa, nak tipu, tipulah. Mu nak tipu, tipulah setan. Aku benar padamu. Malaikat mu nak tipu tak boleh. Orang ada ku dalam hati. Orang ada Allah. Allah latih. Lepas tu setan minta Tuhan kan? Ya Allah, aku tak saya mati gila ketika sunat sangkala pertama. Tuhan tak boleh lah, boleh. Mu kena mati. Tapi lah ni setan tak mati. Dia tak mampu. Kena bakar lah mana pun gitulah. Orang panggil salah gitu. Tapi dia tak mampu. Yang dia mati tu. Pada siuk sunat sangkala yang pertama. Oleh Israfil baru setan iblis tu dia mati. Lah ni tak mati. Cumanya malaikat ambil igat tambah buh dalam jara. Kalau duduk sini malaikat main gibuh lah jara ya. Gibuh lah tepat ya. Tu ya. Pada mata mampu kan benda tu. Tak. Pindah. Beralih tepat tu. Wa qala lil mu'minin, dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jangan duk dengar. Hibullah wallah. Dan kata Allah Taala, firman Allah Taala bagi orang mukmin berkalalah. Kata kana, wa ma Muhammadun, dan tiadalah bermula Muhammad ini illa rasul, malaikat dia Said Muhammad ni ialah satu utusan Allah. Tidak ada Muhammad, bukan bapa kamu, bukan anak kamu, bukan daripada waris kamu. Malaikat Muhammad ini daripada utusan Allah. Dia satu orang yang Allah Ta'ala latih mari ke bumi untuk menyampaikan syariah Allah. Itu maknanya wa ma Muhammadun, dan tidak adalah Muhammad itu illa rasul, malaikat satu rasul yang dilatih oleh Allah. Dia bukan bapa kamu, dia bukan waris kamu, dia satu rasul yang dilatih oleh Allah Ta'ala. Qad khalat, sesungguh sudah lalu. Sudah lepas kita. Qad khalat, sesungguh sudah lalu dan sudah lepas, min qablihi, sebelum Muhammad ni. Telah lalu dah. Mari sebelum daripada Muhammad Domir tak molek. Lepas tu tanda makna payah-payah tu. Qad khalat, sesungguh sudah lalu dan sudah lepas, min qablihi, sebelum daripadanya, daripada Muhammad, ar-rusulu, oleh beberapa orang rasul-rasul dah. Nak royak kata Allah Ta'ala bangkitkan Muhammad ni ialah di akhir zaman. Dibangkitkan Muhammad ni masa yang abad terakhir. Makna kata belum daripada Nabi Muhammad ni beberapa rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan sudah bangkit dah. Kata setengah Nabi semua, Nabi saja 124,000. Kata setengahnya Nabi serta Rasul, yakni sama banyak dengan ahli Badar, 313 orang. Itu kata ulama. Tapi di atas kaum muktamad, yang wajib kita percaya dan wajib kita kena bilai satu persatu, yakni 25 orang. Ingat mulai. Nabi saja, sebut ulama katanya Nabi saja. Sebab tu Nabi kita tak dengar. Nabi apa? Nabi Ilyas kita dengar. Nabi Gawa, Nabi Yahya kita dengar. Ada Nabi kita tak dengar. Nabi Hizkil ni mati di Syam. Sebab tu kita tak dengar Nabi ni. Pergi jalan di Syam, ada di Termut tu ada nama Nabi Hizkil. Nabiullah Hizkil. Ini itu Nabi yang kita tak bisa dengar. Sebab tu ulama kata Nabi saja bukan Rasul 124,000. Tapi Nabi serta Rasul 313 orang. Tapi Nabi wajib kita percaya satu persatu, wajib hurai, wajib royak, wajib nyata, wajib sebut sasa. 25 orang daripada tu ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli. Hak ni wajib kita kena bilang. Menyata belum pada Nabi itu Allah Ta'ala bakit Nabi. Tuhan bakit dah segala rasul-rasul. Mana bakit belum Nabi? Adam AS, Syis AS,
Nuh alaihi salam, dan pula gawa Ilyas alaihi salam, Idris alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Zulkifli alaihi salam, Ismail, Ibrahim, semua ni dibangkitkan belum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Tuhan kata qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila, maka adakah jika mati ia Muhammad, jika Muhammad tu mati, au qutilah, ataupun dibunuh akan dia, Muhammad tu mati ataupun Muhammad tu kena bunuh, Tuhan katanya in qalabtum, nescaya berbalik-baliklah kamu. Kalau bila Muhammad tu mati, Muhammad tu dia kena bunuh, maka kamu tu berbalik-balik, dia panggil berkelakabutlah kamu, ala aqabikum, di atas tekak-tekak kamu, di atas diri kamu lah. Perak weh. Ni lagu ni. Dulu kau kita kata dah. Dah masa Nabi duk dakwah Mekah 13 tahun. Islam tak kuat mana tak muncul lagi. Tapi Islam duk naik dah. Mari dakwah Nabi saat itu Tarik mangdi dah. Kemudian Nabi saat itu apabila Nabi itu dakwah di Madinah, maka Islam muncul benar, tinggi benar, lebih benar. Tak Islam siapa sempurna, Tuhan kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Islam sempurna. Sebab tu Tuhan kata maka adakah jika Muhammad tu mati ataupun Muhammad tu kena bunuh, nasib kamu berbalik-balik, berkelakabutlah kamu. Tengok Nabi tak ada mati, duk sakit, duk di rumah Aisyah. Maka fok-fok Quraisy, lagi pula fok-fok munafik tahu Muhammad mati dah weh. Muhammad mati riuh di dalam sejik Madinah dan kawasan Madinah. Umar kata siapa dia kata Muhammad mati, ku pacung tekak hari ni. Nama dia Muhammad saat itu apabila Nabi tu mati tak ada lama, selerak tabuk habis, mecah habis, jatuh jadi murtadin, jatuh jadi murtad. Ternyata au qutila afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum, nasya kamu jadi berkelakabutlah di atas diri kamu. Kelakabut tak? Tengah dulu duk turut Islam molek-molek, lepas pada tu jatuh agama Islam. Mula tu turutkan Muhammad molek, lepas pada tu selerak tabak hak ni jadi murtad, hak ni tak situ Islam. Dulu biasa bayar jizyah, bayar zakat kepada Islam, tak si bayar dah. Tengok, selerak tabaklah kamu apabila Muhammad mati. Supaya ni lah kita misal, kau tok guru duk ada ngajar molek-molek, tok nak murid tak ada apa, dah tok guru mati tengok. Seleraklah menatulah tulah tok pakai besar-besar apa tu baiklah, amun kok tulah ku kok ni lah. Gitulah. Bahasa dia ada apabila pemimpin tu sudah mati, sore nak naik sore tu dia bukan dia seni, patut nak naik we tetap pula tu bukan seni. Apabila pemimpin tu mati, babo tu mati, tok guru tu mati, nak murid kucak dah. Kucak. Nak boleh pos dia pula tu kan, dia kena cari hak lain pula lah, ganti tu pakai masa pula. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Hati-hati yana. Kalau Muhammad tu mati, mungglomelah, berkelakabutlah kamu. Selerak tabaklah kamu. Tapi wa man yanqalib, dan siapa-siapa yang berbalik-balik ia, yang balik gitu, yang selerak gitu, kelakabut gitu, puak air glomer tu, ala aqibaihi, di atas tumik-tumiknya ataupun di atas dirinya. Ya gelombang tu tumik dia tak tetap ni. Orang kita dia tak sedap, tumik dia tak sedap lah kan. Orang kita ada sakit lutut, tumik dia tak sedap duk lah. Diri dia pun tak sedap duk lah. Apabila Nabi mati tak sedap duk lah. Apa tu saya kata siapa-siapa yang gelombang setelah gitu, hak ni jatuh murtad, hak ni jatuh Islam, tengok tika Nabi tu mati, hak ni tak mau keluar zakat, hak ni tak seturut Islam, tak seturut kerajaan Islam. Apabila siapa-siapa yang bergelombang ia, yang berbalik ia di atas tumiknya, di atas dirinya, falan yadurrullah, maka tidak mendaratlah ia man hak dok gelombang, hak ni kembali pada Islam, hak ni tinggal Islam, jatuh agama Islam selepas dah Nabi tu mati, maka tidak mendaratlah ia man Allah syai'ah, akan Tuhan sewaktu pun. Tuhan jadi mendarat ke? Tuhan jadi kurang? Ada pola ni. Orang tak semaya berlaku di dunia misalnya. Lah ni ada hak semaya, ada hak tak semaya. Kamu ada hak zina, ada hak makan reba, ada hak main judi. Tuhan jadi kurang ke? Tak ada jadi kurang. Tuhan tetap kekalah tulah, wahidun fi zati, wahidun fi sifati, wahidun fil af'a. Lagi pula bangkin Tuhan tu kekal lagu tu.
Walaupun manusia, nah dia tak se berimeh dengan Allah, dia nak jatuh agama, dia nak jadi sial, dia nak berzina, nak minum arak. Di segi Allah kekurangan dak. Supaya fak kamu lepas pada Muhammad tu mati, mun tak se berimeh dengan Allah, mun tak se tu Islam, mun Allah Taala jadi kekurangan dak, tak ada mudarat apa. Tuhan tetap kekal, Tuhan tetap sedia, Tuhan tetap sempurna sama-sama. Falan yadullah falan yadurullah hasyai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini dia kata lagi, wa sayajzillahu, dan selagi membalas oleh Allah, Tuhan membalas asyakirin, akan orang-orang bersyukur mereka itu. Hak yang mana bersyukur walaupun Nabi Muhammad tu mati, walaupun Nabi Muhammad tu wafat, tapi kamu tetap duk berimeh dengan Allah, kamu tetap duk tunduk pada Allah, kamu tetap duk tunduk pada hukum-hukum Islam, maka kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni payah ni, hati nak tetap ni dah. Apabila kita lah ni orang nak bawa kita, apabila orang mati, orang bawa kita mati, kita mula kelai kabut, nah, mula selerak tabak supaya lai kapung lah. Dulu orang pakat duk malu ngati imi, malu ngatuk nebe sore ni, patut tok nebe lagi mati, maka tak heran mungkur weh. Kecek pun tak bunyi sedap dengar weh. Kecek di panas telinga belakang weh. Sebab apa? Sebab tok nebe mati ataupun tok imi mati. Tak ada kerincai siapa. Tapi orang mana walaupun tok imi tak ada, maka dia tetap doleh kampung. Orang ni pun walaupun babo dia tak ada, dia tetap dengan keadaan Allah beribadat pada Allah. Orang ni Tuhan akan bersyukur, orang ni Allah Taala akan balas dia di akhirat dan pula di dunia Tuhan balas kepada dia. Sebab tu hati nak tetap ni payah nah. Nak tetap hati tok si jadi gelombang ni payah. Ni kena pegang teguh. Sekarang kita kata Abu Bakar walaupun Nabi mati tegak dia dengan Islam. Umar walaupun Nabi mati tegak dengan Islam. Sebab itulah puak-puak ni dia selamat dan dia berjaya dunia akhirat. Okey. Semua kita nak berjaya, kita kena turut, kena ikut. Walaupun marilah dunia akhir ni, marilah begitu, marilah begini, kelai kabut gitu, kelai kabut begini. Kita tetap nah. Pahala ni ya banyak orang deraka ibu bapa banyak lah ni. Semua tubaik-tubaik mari tu banyak. Indonesia banyak menah. Orang deraka ke ibu, deraka ke mak, deraka ke pak, kadang-kadang nak mati tu jadi sebuah pucung babi, macam-macam weh. Ramai di akhir zaman, hak telah Nabi kata, mak tengok kata alamat akhir zaman dekat-dekat nak kiamat, mak orang panggil jadi wah telunjuk bagi anak. Makna kata mak jadi hamba anak. Ikut anak nak gapo, ikut anak tunjuk apa, mak kena turut, pak kena turut. Inilah alamat kata akhir saat, akhir nak kiamat dah. Pak kita tengoklah ni, semua anak lah ni benar pada pak, benar pada mak. Semua anak dan pula mak sana itu kena turut anak. Ikut anak kata apa? Kata gotu ke gotu. Kata hitam, mak kena turut hitam. Anak kata merah, anak mak kena turut kata merah. Jadi makna kata mak dah wah telunjuk anak. Ini ilamat kata dekat-dekat sangat dah nak kiamat. Tengoklah ni, banyak deraka ibu bapa, banyak deraka, banyak nama-nama gini. Kalau Indonesia ramai menah hak deraka ke mak, kadang-kadang mak jinyok mau banyak menah. Kita kena fikirlah. Mana kata hak ni tak ada siapa ya, kita sendirilah. Akhir zaman ni, siapa dia jaga selamat, siapa dia duduk dengan Allah selamat, siapa dia tetap dengan Allah selamat. Tapi kalau orang lari pada jalan Allah, orang ni tak selamat dan orang ni tak berjaya dunia dan akhirat. Lebih-lebih masa kita ni zaman yang teruk sekali dah. Zaman musim boh, banyak maksiat, banyak orang berdosa, banyak belaka-laka. Lepas kali kita tak boleh tetap di atas agama, kita nyanyi. Jaga orang boleh dalam agama, orang kata sama, ya Allah, tetaplah aku dalam agama. Ya Allah, mintalah aku boleh ngaji agama. Ya Allah, mintalah mu pimpingku, ya Allah. Jangan aku keluar pada hidayatmu ya. Ada orang sama. Faman kana ya'budu Muhammadan. Tengok kata musannif. Faman kana ya'budu Muhammadan, maka siapa-siapa ni sebagai tafsir ayat katanya wa ma Muhammadun illa rasul ataupun innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maka nak tafsir, maka nak syarah oleh musannif pada ayat yang tersebut 2 3 4 ayat ni. Faman kana ya'budu Muhammadan, maka siapa-siapa yang beribadatlah ia man Muhammadan. Syafi'i bangun dia dah. Syafi'i bala bahai tidur demo dah. Faman kana ya'budu Muhammadan, maka siapa-siapa yang duk sembah ia, yang duk ikut ia, duk beribadat ia ke Muhammad, fa inna Muhammadan, jawab bagaimana? Maka nescaya Muhammad itu qad mata,
sesungguh matilah ia Muhammad fardu. Jadi mung duk ibadat kepada Muhammad, Muhammad tu mati. Tapi kalau mau ibadat pada Allah, musembah kepada Allah, Allah la yamut. Allah tidak mati. Sebab orang duk pegang dengan Muhammad, duk sembah Muhammad, Muhammad tu mati tu kata. Sebab itulah orang panggil sama manusia, kita nak ibadat tak boleh, kita nak sembah tak boleh. Sebab benda ni orang panggil yang mati, tak berkekal. Orang yang tak berkekal, benda tak benar, kita nak buat ibadat dengan dia, nak sembah dia tak boleh. Supaya Nabi Muhammad sendiri nak sembah dengan Nabi Muhammad tak boleh. Sebab Nabi Muhammad mati. Hei sahabat-sahabat, hei orang-orang Islam Muhajirin wal Ansar, wa man kana ya'budullah. Tengok ni, kalau nak ibadat Muhammad, nak sembah Muhammad, Muhammad tu akan binasa, Muhammad tu akan mati. Tapi wa man kana ya'budullah, dan siapa-siapa yang adalah ia, beribadatlah ia Allah, akan Allah, ya ibadat ke Allah, ya sembah ke Allah. Allah mana? Wahdahu la syarikalah. Pada Allah, dia panggil hal. Wahdahu ay hala kaunihi, hal keadaan Allah Ta'ala ni munfaridan, tertunggal ia. Muibadat kepada Allah yang tunggal, muibadat kepada Allah Ta'ala yang asa, la syarikalah, yang tidak jenis berkongsi dan sekutui baginya bagi Allah. Muibadat ke Tuhan, Tuhan tak binasa. Muibadat ke Tuhan yang tunggal ni, yang tidak jenis sekutui dan berkongsi. Fa innallaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu hak munduk ibadat tu bukan Muhammad, bukan manusia macam Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ni kainan, adalah ia Allah Ta'ala ni bil mirsad, duk mengitai-ngitaikan kamu. Kalau munduk ibadat pada Allah, Allah duk mengitaikan di kau. Kalau munduk ibadat pada Allah, Allah Ta'ala duk tengokkan kamu. Tuhan duk tengok mu semua, Tuhan duk lihat mu semua, Tuhan duk mengitai-ngitai mu semua, Tuhan duk mengitai-ngitai mu ni. Hayyun, hidup ia. Kita hayyun, hidup ia. Tuhan duk mengitai mu ni, hak duk lihat mu ni, duk tengok mu ni, hidup ia. Lagi pula qayyum, berdiri Allah, ada Allah dengan secara diri dah. Tuhan tu hidup selama-lamanya. Kemudian Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat dia. Dengan sifat hayat, kita duk ngaji dah dalam Usuluddin kan. Allah Ta'ala hidup dengan sifat, sebab sifat hayat, sifat perhidupnya. Qayyum, lagi pula Tuhan tu ada dengan secara diri. Apabila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni Tuhan lepas daripada zat yang dia nak tupai, dan Allah Ta'ala saat itu tak perlu kepada mahal tempat yang dia nak duduk. Tuhan tu hidup. Hak mu ibadat, kalau mu ibadat Muhammad, Muhammad tu mati, Muhammad binasa. Tapi kalau mu ibadat kepada Allah yang tunggal, yang tidak jenis kongsi, tak ada orang serupa dengan dia, hak ni hidup selama-lama. Lagi pula dia tu kekal selama-lama, berdiri dan ada secara diri. La yamut, dan pula tidak matilah ia Allah. Allah tak mati, ada mengitam ni. Wala ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan tidak mengambil akan dia, akan Allah, tidak mengambil Tuhan ini. Sinatun, oleh lupa. Tuhan tak nyanyuk Tuhan. Tak apa kita dia umur 70 kan, mula nyanyuk kecek tulah. Kecek dah ni, kecek pula. Dia mau tanya kasih, tak kasih lagi pore tua-tua. Dia makan saningnya. Tak ada pia nak cucu, tak ada pia cara kahwin, tak ada pia winasi. Tanya nak ya, saningnya widah. Nak kata lupa, kita hanyut, kita lalai. Tapi Allah Ta'ala tak bersifat dengan lalai. Wala naum, dan tak bersifat Allah dengan tidur. Allah Ta'ala tak tidur, Allah Ta'ala tak nyanyuk, Allah Ta'ala tak hanyut, tak galik weh. Tak macam kita. Tu. Lagi pula Allah Ta'ala hafidun li amrihi, jagai Allah li amrihi, bagi pekerjaannya, pekerjaan Allah. Tuhan jaga kerjaan dia. Kita ni tak tanggungjawab kadang-kadang. Tuhan tanggungjawab kerja dia. Walaupun sebutir padi, sebutir pasir dalam dunia, galik ke Tuhan? Dah. Ni kita tak kabut ataupun kapal duk menayar di tengah udara ni, lepas daripada kereta Tuhan? Tak, Tuhan tak galik. Semua tu dalam kereta Tuhan. Misalnya tu syai'un mu'allakum bil hawa, yakni sesuatu yang tergantung di tengah udara. Maka tengah udara saat ni kata Tuhan galik, Tuhan tak jaga urusan tu, Tuhan jaga. Semua itu di dalam qabdah Allah, semua itu dalam kereta Allah Ta'ala.
kita ni jaga kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak jaga, kadang-kadang galik, jaga dah galik orang lupa weh. Tuhan tak lupa. Lagi pula Tuhan saat ni tu muntaqimun, menyiksa ia Allah. Allah Ta'ala nak menyiksa min aduwihi, daripada seterunya, seteru Allah, daripada musuh Allah. Allah Ta'ala nak menyeksakan demo ni dengan apa? Bihizbihi, dengan kumpulannya, kumpulan Allah, dengan puak Allah, dengan tentera Allah. Siapa dia puak Allah, tentera Allah? Yakni minal malaikati, daripada para malaikat. Tuhan nak binasa kumpulan tu. Kalau ia deraka Tuhan, golek ke situ Allah Ta'ala nak membinasakan dengan tentera, dengan kumpulan, dengan puak Tuhan. Mana kita contoh pula dah. Puak deraka Tuhan. Nak misal dua misal. Pertamanya kita tahu kau Nabi Lut. Kau Nabi Lut, dia dengan kau Tuhan sebab lewat majate sama jate. Allah Ta'ala Nabi Lut sedia tahu puak mu kena nikah dengan Tino, tak boleh dok main sama jate, tak dengar. Nak main dengan jate-jate muda belia. Ya sedap back tu, ya orang panggil semai ya tu, orang panggil sepik ya back tu puak kau Lut. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala hatta malaikat rasul-rasul. Hatta mana kata, muntakimun min aduwi bihisbihi. Allah Ta'ala nak menyeksa orang yang jadi seteru dengan Tuhan deraka Tuhan, dengan kumpulan Allah, dengan puak Allah. Gawa malaikat. Tuhan hatta malaikat turun main daripada langit, belai-belai nak turun, nak pergi menyeksa, nak pergi binasa kaum Lut. Yang mau jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, Allah Ta'ala sapa salam padamu Ibrahim. Allah Ta'ala berita kesukaan padamu, mu nak dapat anak Ibrahim. Oh, tapi aku mari ni sama tara sami-sami ku nak gi gawa binasakan fok-fok Lut sebab duk gawa duk lewat main jate sama jate. Sebab tu Jibril ko kuku tanah situ, wak naik di langit yang tujuh, gemah turun. Ya, Tuhan binasa seteru dia, orang deraka dia, dengan tentera dia, dengan kumpulan dia, dengan fok-fok dia. Merah ni. Malaikat lah tu mari. Tuhan tak tentera yang mari. Fok yang mari. Dia panggil judul dalam tarawah. Supaya sinamik di Pukit. Siapa yang cara? Aik naik wong gemah tu orang. Payah. Malaikat Allah. Tentera Allah. Fok Allah Ta'ala. Ada Tuhan tak mari. Tak ada siapa yang boleh buat dah. Tengok panggil ribu. Dia mari. Tak usah kecek apa. Sosok biar sekar. Pok aibah. Dia mari. Tengok. Dia tak kira dah. Tuhan tak tentera. Pas tentera Tuhan buat Tuhan, malaikat, air, angin, ribut, tanah. Ni tentera Tuhan belaka ni. Tuhan kata, air, menggelarkan bumi sini. Menggelarlah sini. Hei tanah, mengkocok sini. Membelah sini. Mengutuh sini. Utuh. Sebab dia tentera Tuhan buat Tuhan. Ikut Tuhan nak kata apa? Apabila siapa ia seteru dengan Tuhan, dia deraka Tuhan, maka di situ Tuhan kata tentera buat dia. Pan tentera Tuhan buat Tuhan aja. Kadang-kadang tu hata tentera apa burung tairan ababil. Fa berhak nak mai mik Kaabah. Tu hata tentera dia. Gak burung laye mik apa toko batu dalam nakawi, mari remah mai lotan dah gak gajah bagi fa Abraha. Ni tentera tu sebab tu kita nak wasdah kita sedah ngah. Deh, nak deraka tu nantilah deraka banyak-banyaklah. Supaya fok kita lah ni duk berzina, duk gapo beringat sikit. Dan beringat kalau dah buat dosa ngata nanti tu balik bumi. Tuhan gawat pecah bumi. Ada kadang Tuhan menyakit, kadang nyakit nak pubat tak boleh. Jelah dah tu. Tentera Tuhan. Sebab tu ingat-ingat dia lah nak galik-galik pun ingat hati. Nak teruk-teruk sangat ingat hati. Nah. Nak ingat Tuhan banyak. Walaupun jadilah mana pun, hati jangan lupa. Jangan lupa Tuhan. Dah, buatlah gapo-gapo pun kalau nak jaya jangan lupa Tuhan. Walaupun karuk lah jangan lupa Tuhan. Jangan. Kalau mu lupa Tuhan, mu binasalah. Wa inni usikum bitaqwallah, dan sesungguhku atau Abu Bakar lagi. Wa inni, dan sesungguh aku Abu Bakar ni usikum. Aku nak berpesan kepada kamu, hei orang beriman, ayyuhal mu'minun, bitaqwallah, dengan takut kepada Allah. Aku nak pesan padamu semua, hei orang beriman, dengan takwa kamu kepada Allah. Wa hazzikum, dan habuai kamu. Wa nasibikum, dan pula habuai kamu, hasilan bahagian kamu, minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'a bihi, dan barang yang datang ya barang, bihi, dan barang yang buat datang, bihi dengan dia dengan barang, nabiyukum, oleh nabi kamu. Barang mana hak nabi buat datang, mu ikutlah, mu dengarlah, mu turutlah, mu beramallah. Wa antahtadu bihadi, dan kamu dapat
sebab pertunjukan bihadihi dengan pertunjukan bagi nabiyikum. Sekat tu dulu wa an ta'tasimu bidinillahi azza wa jalla. Sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duk mengaji masalah ilmu muktasab. Ilmu yang pesing diusaha. Ilmu terbahagi dua. Ada ilmu yang pesing kita tak ada kena fikir, tak ada kena tilai. Itu nama ilmu darurah ataupun al-ilmu daruriyu. Seperti kita ambil garam tak di lidah kita, maka kita rasa selalu gapo masing di lidah. Rasa masing tu mari selalu dah. Tak boleh nak sekat, tak boleh nak tahan, maka terlalulah orang panggil masing tu mari setuh di lidah kita, maka kita rasa masing tu selalu. Makna terkepit. Makna nak tolak tak boleh kata tak masing, tak boleh. Orang panggil terkepit selalu dah. Orang panggil masing mari di lidah kita. Tu orang panggil ilmu tak ada kena fikir, tak ada kena tilik, tak ada kena usaha. Sekadar mana mik garam, mik tak lidah berasa masing lah dah. Dan ilmu muktasab ilmu pesih kena usaha, kena cari jalan, kena pisah supaya kita nak tahu kata alai tu baru, maka kita pisah mari fikir dia berubah weh. Apabila dia berubah daripada satu kelakuan pada kelakuan yang lain, itulah dalil kata dia sehingga dia tu baru. Mana kena fikir, kena tilik. Mana kata tak fikir, tak tilik, maka tak mari benda tu. Maka tak reti benda tu. Dah. Pak Alai. Sebab Pak Alai panggil baru timbul sebab dia berubah. Apabila berubah, itulah dalil kata hukum dia tu baru. Tengok. Wan nadharu. Ia tu baik pada al-ilmu muktasab tu kata laginya wan nadharu. Dan bermula tilik ke, bermula pandang. Ia tu baik daripada al-ilmu muktasab. Sebab ilmu muktasab wal mauqufu ala nadhari wal istidlal. Itu baik situ. Takrif bagi ilmu muktasab, ilmu yang pesing kita kena usaha, kita kena cari jalan ni. Makna kata ilmu tu terhenti, kena tunggu di atas fikir dan tilik dan menutup di dalil. Baru nak faham, baru nak dapat, baru nak hasil ilmu tu. Kemudian tubik pada ala-gawa ala-nazar wal istidlal, maka musannif kita nak tarik gapo an-nazaru. Tengok. Pecah situ tu, tubik pada tarik wa ammal ilmul muktasabu huwa al-mawqufu 'ala an-nazari. Wan nazaru pecah tubik situ. Tu butir mari situ tu. Benih dia tu. Wan nazaru dan bermula pandang dan tilik ke. Pasal nama Maulana Syafi'i. Dah nyata dah. Jangan tidur kali. Wan nazaru dan bermula pandang dan tilik ke. Apanya pandangnya tilik ke mubtada. Huwa mubtada kedua. Ia an-nazaru. Tilik ke tu khabar yang kedua. Wan nazaru mubtada pertama, huwa tu khabar yang kedua. Lagi pula al-fikru tu khabar huwa. Maka jumlah di antara mubtada dan khabar yang kedua tu mubtada kedua dengan khabar dia mari jadi khabar bagi an-nazaru. Orang panggil khabar jumlah. Huwa ia an-nazaru al-fikru. Ialah satu fikir, satu renung. Kita renung satu perkara. Tengok di apa? Panyo. Dulu ya halus ya. Kita mik butinyo, mik bagai nyo tumbuh, maka kita mari tani. Mula tu nyo, butinyo tu. Tani, tumbuh daun sikit. Lama-lama ya tumbuh nak ia jadi batai. Lepas pada jadi batai, lepas dah dia tinggi sikit, maka dia tubik daun. Maka tubik now, ia jadi mayit. Lepas jadi mayit, ia tubik buah weh. Tubik putihnya. Berubah dah weh. Berubah kita fikir dengan pada batai nyo mula-mula. Mula-mula tak ada batai, kalau nyo tumbuh. Lepas tu daun tubik 2 3 4 lah. Nyo sutih tubik daun. Lepas tu kita gali-gali lubang, kita tanam masuk dalam. Lama-lama ia kau besar-besar, ia timbul batai je. Dah. Lepas pada timbul batai, ia kau tinggal tu, maka ia tubik mayit. Apa dia tubik mayat? Ia tubik putihnya. Lepas tubik putihnya, hanya muda. Berubah tak weh? Berubah. Fikir, tilik. Tilik, fikir, renung. Tu nak ayat fikir. Fikir ni, fi halil manzuri fihi. Fikir mana kita duk fikir tu? Kita duk renung di mana? Fi halil manzuri fihi. Pada kalakuan keadaan. Al-manzuri fihi. Akan perkara. Kita duk fikir tilik pada kelakuan keadaan bagi perkara yang boleh dipikirkan padanya. Boleh kita fikir. Tengok kan oi.
Sekarang ni kita boleh fikir tak? Supaya batanya ni kita boleh fikir tak? Dulu tu daripada wahnya, lepas tu daun 2-3 lah. Lepas tu ya kau besar-besar tu bik batai. Lepas bik batai je tu bik mayi. Boleh fikir tak? Al-mangzuri fihi kita fikir di masalah nyo. Panyo. Ataupun kita fikir daripada apa? Daripada semah. Mula semah lagi tabur putih padi tu. Tabur perang ni. Tak baik ke? Bawa lama-lama itu baik semah. Duduk kawasan tu semah je. Dah. Lepas pada semah tu, lepas pada tu pakak menyabuk semah, maka mari apa? Cocok tanam, mari nyedang. Lepas dah nyedang, maka lama tu dia tu baik putih padi. Benda tu boleh fikir tak? Orang panggil fikir tu fi hadil mangzuri fi. Pada kalau kau benda hak pasti boleh fikir. Ya ada ke benda tak boleh fikir? Mana? Fikir boleh tak? Supaya patak tanah boleh fikir tak? Otak kita fikir apa tak? Patak tanah langit yang jawab, bumi yang tamu, bumi kedua, kita fikir boleh tak? Boleh mikir tak? Kalau kita mikir pecah kepala, pecah otak, boleh mikir tak? Jawab tak boleh mikir. Gapo dakwah tanah? Cuma lah ni dia mau pakai alat kaji turun gi. Pakai alat cek turun gi. Dia mau patak nu ada. Luang bumi tu apa lapis? Ada tanah liat, ada tanah pasir. Lepas tanah tu beri air pertama, air patak tanah. Banyak. Kadang-kadang benda tu fikir siapa, kadang-kadang benda tu fikir tak siapa. Dan benda tak boleh fikir, tak siapa fikir. Supaya zat Allah. Mu nak fikir zat Tuhan ni, besar ke, halus ke, tinggi ke. Hak ni dia panggil, benda bukan al-mangzuri fihi. Ghairil mangzuri fihi. Mu nak fikir tak boleh. Apabila benda mu nak fikir tak boleh, mu fikir pecah otak pun fikir tak tu baik. Sebab tu kata al-fikru apa? Huwan nazaru. An-nazaru wal-fikru fi halil mangzuri fihi. Fikir pun pada benda boleh fikir. Tapi bukan fikir benda tak boleh fikir. Supaya fikir zat tu. Mu nak fikirlah nak. Besar ke halus, kecil ke. Ataupun supaya dengan kita ada tangan baik kita. Hak ni benda tak boleh fikir. Ataupun nak fikir langit pertama, langit kedua. Malaikat ada nyokna. Langit pertama, langit dua malaikat ada nyokna. Lepas tu malaikat dua. Hak ni nak fikir tak boleh. Mu fikir pun merenung. Benda boleh fikir. Itu dia panggil an-nadharu. Kama dia fikir apa? Tengok. Liyu'addiya. Supaya membawa ia al-fikru. Supaya nak bawa dengan sebab fikir. Dengan sebab genung ni. Membawa menunai. Gapa mahasih. Ila ilmin. Gi kepada satu pengetahuan. Fikir tu supaya nak dapat satu pengetahuan. Satu gapa? Pengetahuan kita, tahu kita, reti kita. Supaya kita fikir hanya saat ni lah. Ataupun supaya kita fikir. Fikir dia tetangnya matahari. Fikir tetangnya matahari. Matahari pagi tu baik dah. Tu baik siang sikit. Nampak sikit ya orang panggil bulat tes kerak. Dia muka weh. Maka sini cerah weh. Dah. Payah nak serak sini. Jam kau. Jam kuning. Serak sini jam kau tujuh. Fikir pada matahari. Benda yang boleh kita fikir. Yang nak setara ni. Kajian buku ni. Nak setara ni jam kau tujuh. Boleh fikir. Kamu ada halil mangzuri fikir matahari boleh fikir tak? Boleh fikir. Duk setara ni, jam setara ni. Duk setara ni, cacing dengan pala, jam pukul 12. Boleh kita fikir. Maka fikir supaya nak menghasilkan ilmu tak? Ni jam pukul 12 sebab matahari betul dengan pala. Tu hasil ilmu. Hasil pengetahuan. Au dhannin matlubin. Ataupun pada masalah seka. Supaya kita nak membawa pada ilmu ataupun kepada kuat-seka. Kamu dia membawa kepada ilmu dan kuat-seka ni. Bit matlubin tasdiqiyin. Dengan tutup teh yang pesing kita kena benar. Ni masuk mantik je ni. Ni masuk mantik je. Ni payah sikit ni. Orang panggil ilmu usul fiqh yang masuk dengan mantik. Yang bermantik bahasa-bahasa. Kamu dia kita fikir. Lepas pada fikir nak membawa pada satu ilmu ataupun seka. Kamu dia membawa tu bimatlubin tasdiqiyin dengan tutup teh yang pesen benar. Pesen nak benar. Au tasawwuriyin ataupun tasawuf. Fatihah molek. Payah sikit ni. Mana? Kita fikir. Fikir ke mana? Fikir mari seorang tu apabila ia perut besar. Dah. Apabila ia perut besar. Perut besar saat ni tu makna kata tak gerak lagi. Apabila umur 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan. Bergerak lah perut mana kata jadi anak dah weh. Air mani hak setitik yang pergi bercampur dengan air mani betina pergi tipu ke.
Ai mandi jatuh setitik dengan amandi orang tina setitik, mari duk beripung dalam rahim dalam sari anak. Maka lama-lama kau besar, mula-mula terjadi stokor tanah. Stokor darah, stokor apa? Stokor darah. Lepas dah tu jadi seketul daging. Lepas seketul daging diselimut lah orang panggil. Nah, tulen, jadi tulen, lepas tu selimut oleh daging. Fikir-fikir, maka budak ni kau besar. Apabila besar, sampai 9 bulan, hanya kena beranak tubik. Tak tubik, tak boleh bayar mak dah ni. Fikir tak? Boleh ilmu. Ilmu benar tak? Benar tak demo ni akan kena beranak. Satu hari, benarnya tu benar kata 9 bulan setengah ataupun 10 bulan, ia kena beranak. Ilmu tasdik tak? Kena beranak. Ilmu yang pesen tu kena beranak. Mau dapat ilmu kata beranak ataupun sekor kuasa beranak mata 9 bulan ataupun 10 bulan lagi tu. Tengok dulu. Au tasawuriyin. Tengok lagi. Wal fikru dan bermula fikir. Apa beza an-nazaru dengan wal fikru? Wal fikru. Ni nak beza an-nazar ni pandai suluh. Suluh tilik. Lepas tilik ambil hukum. Lepas dah tilik boleh ilmu. Tapi kita tilik pun pada benda boleh tilik. Benda tak boleh tilik dosa tilik. Ia tak jadi. Ia tak jadi ilmu. Mana supaya zat Allah. Nak tilik tak besar ke? Halus ke? Tangi tu ada ke? Tuhan supaya dengan siapa? Mun tilik pada benda tak boleh tilik. Ia tak jadi ilmu. Tapi mengena tilik pada perkara boleh tilik. Harus ditilik. Maka itu baru panggil ilmu ataupun seka yang ditutupkan. Benar ke baik ni? Benar. Dek benar. Benar. Sungguh weh. Orang panggil tubik hukum tak? Benar. Lepas tu tasawur gitu. Gambar gitu. Suluh gitu begitu weh. Wal fikru dan fikir ni. Apa dia? Harakatun nafsi. Ialah duk bergerak-gerak diri kita. Payah nak beza ni. Fikir suluh nazar yang dipandang fikir harakatun nafsi, gerak diri ni diri kita ni dak bergerak. Gerak fil maqulati, pada perkara yang pesing makul, pada perkara yang pesing berakal dan dipikir. Makna kita fikir yakni diri bergerak diri pada perkara yang dimakul, perkara yang dipikir dengan tu makna tak al-fikru, gerak diri dia. Diri duk gerak ke mana? Gerak fikir tentang benda pesing berakal ke? Ataupun dia bergerak ke perkara yang pesing maksud. Tengok tak mana ni? Mana benda pesing berakal ni? Benda yang pesing berakal, kita fikir benda pesing berakal. Mana fikir? Kita fikir tentang masalah ada Allah. Kemudian ada Allah tak serupa dengan ada kita. Kemudian ni benda pesing akal ni pesing makul kena fikir. Ada Allah tak serupa dengan ada kita. Ada Allah tak tidur. Ada Allah tak makan. Ada kita pasal makan. Ada kita pasal jenera. Ada Allah tak nera. Ada Allah tak makan. Ada Allah sah. Ada kita bila. Maka fikir benda pasal makul. Sebab tu panggil hukum akal. Kamu dia fikir pasal benda yang berakal. Hak ni orang panggil al-fikru. Tengok sekali lagi. Bi khilafi harakatiha. Ay wazalika kaunul fikri harakatan nafsi fil ma'kulat. Payah sikit nak mikir jauh sikit ni. Nak beza gini. Wazalika kaunul fikri harakatan nafsi fil ma'kulat mutalabbisun bi khilafi harakatiha. Dan bermula dimakan itu keadaan fikir kita bergerak diri kita ni. Jiwa kita ni. Ni diri jasad ni. Ni diri dalam ni. Jiwa kita. Sebab tu bahasa Arab panggil an-nafsu, diri. Bahasa Melayu kita panggil jiwa. Bahasa Sia panggil cit kita. Cit kita nak fikir apa? Kalau nak fikir benda pasal boleh mikir, benda pasal akal, hak tu dia panggil al-fikru. Kalau masalah jiwa kita duk mikir tentang benda pasal mahsus, apa benda yang didapat dengan pencederaan lima. Dapat ni kalau duk mikir benda ni. Duk mikir kalau bad ni weh. Kalau sini kalau rula ni ada tudungnya, pasti cak tu ada cak biru, ada cak hitam. Ni kalau tulis ya beg ni telefon duk fikir benda al-mahsusat, benda yang pesen boleh dapat dengan pencederaan. Salah satu pencederaan, hak ni dia panggil gapo? Kalau gi fikir benda yang makul, hak tu orang panggil al-fikru. Kalau gi fikir benda yang pesen didapat dengan pencederaan lima, nama apa tengok? Fa innaha, maka bahwasanya harakatan nafsi fil mahsusati ni tu sama dipernamo akan dia takhyilan. Hak tu orang panggil khayal. Perasaan tu orang panggil khayal. Tengok. Kita ada bercara masalah ilmu. Tengok molek. Lepas tu kita mai royak mula. Deh.
Kemudian kita kata ilmu muktasab ni, tengok. Tak kalau masalah ilmu muktasab, tubik daripadanya, dia kata ilmu muktasab huwa al-mawqufu 'ala an-nazari wal istidlal. Ialah ilmu yang diusaha. Ilmu penting kita kena usaha dan ilmu saat ni kita kena mikir. Kemudian kita mikir dan kita usaha, kita cari jalan baru nak dapatkan ilmu ini. Kemudian ilmu ini huwal mawqufu 'ala an-nazari wal istidlal. Yakni ilmu kena mikir, kena renung, kena misah, kena tutup idalik. Baru kita nak dapat satu pengetahuan, satu ilmu. Kemudian pecah daripada al-ilmu muktasab ialah an-nazaru. Apa tarikh an-nazaru? Musannif kita nak menyata an-nazar ni ke? Huwal fikru fi halil manzuri fi. Yakni kita memikir dan kita merenung dan kita menilai pada kelakuan perkara yang pesing boleh fikir. Perkara ni boleh fikir tak? Boleh fikir. Mana kita fikir supaya buku ni fikir? Buku ni beg ni weh 4 segi. Kamar dia 4 segi dia saat ni tu tak supaya 3 segi. Kamar dia kita fikir buku ni besar ni, kita tanah panjang ya hanya nah. Panjang sedekah 2 jari. Lebar dia kodas tak hafaz sedekah. Maka dia saat ni tu tebal-tebal sekadar seci. Maka kita make dia, kita fikir, dia ni panjangnya sekadar jekal lebih, maka lebar luas dia tak apa jekal, maka tebal dia seci. Maka kita boleh fikir, pergi ukur dengan hak ni. Apabila kita fikir ukur ni, maka dia tubik ukur. Hak ni nipis daripada hak ni tebal daripada. Dengan sebab kita mikir benda perkara yang boleh dipikir, yang boleh dihitung, yang boleh dikira, yang boleh direnungkan. Jangan kita duk fikir benda tak boleh fikir. Tak siapa nak fikir. Mana fikir atas langit tamu. Ada malaikat apa juta orang. Lepas tu malaikat duduk baik mana. Hak tu benda tak boleh fikir. Kalau mau fikir pecah otak pun tak dapat hasil, tak dapat hukum. Sebab kita fikir ni. Fikir ni 4 segi tapi 2 ni tebal lah. Maka tu baik kesimpulan membawa pada hasil dan membawa pada satu ilmu boleh tahu tak nak? Di antara 2 ni, hak ni tebal pada ni sama 4 segi. Tagi pula sama besar tapi hak ni tebal daripada ni. Sebab kita mikir ni boleh hasil benda yang boleh kita fikir. Ataupun masalah yang kita tak nak. Mana tengok. Seperti kita ada makna menilik dan memandang, kita fikir pada hal dan kelakuan perkara harus dipikir. Seperti kita fikir pada suatu perkara pokoknya. Pokoknya permulaan kita ambil anyo hak tumbuh, maka pergi tanam, maka lama-lamanya besar nyonya tu dah. Lagi pula berbantang ianya, lagi pula tumbuh maye, tumbuh patu maye nyo dan pula pokok lah. Putihnya, lagi pula kita tak, maka ketika ni membawa sebab memikir dan merenung dapat hasil perkara yang ditutup lagi membenarnya. Dengan sebab fikir mula-mula mik daripada nyo tumbuh, lepas tu dia tanam kau besar, maka tubiklah apa batinnya, tubiklah mayanya, tubiklah buahnya, kan? Maka besarnya, hak putih pun ada, hak masak pun ada, hak kotak pun ada, maka hukum ketika ni benar tak? Anyor keluarkan buahnya. Pada tu kita dapat hasil, dapat ilmu tu. Hanya buah dah weh. Sebab tanah tadi. Buah. Pas buah ya ni. Putihnya, mudanya, tuanya. Maka semua ini hasil sebab kita memikir. Sebab kita mikir lepas dah tanah mula-mula tu halus dah. Mik daripada utara kawan. Nyo yang tumbuh. Lepas tu tanah tu baik batal. Lepas batal kau besar-besar. Lama tu baik mayenyo. Tu baik putihnya. Hasilnya. Nyo ni tu baik bersih putih lu. Lepas baik putih tu baik nyo muda. Lepas nyo muda hanya tua. Lepas nyo tua nyo khoteh. Tu orang panggil hukum yang tasdik yang dibenarkan akan dia. Dan fikir. Apa fikir? Al-fikru huwa agawah. Tu baik 2. Fikir ni yang negara weh. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Fikir tu gawa dia, yakni kita mikir pada perkara gawa, yakni bergerak jiwa kita di kita. Mikir-mikir beza sikit an-nazar. An-nazar ni kita fikir pada benda yang boleh fikir. Kalau kita pergi mikir pada benda tak boleh mikir, seperti mikir zat Allah, hak tu tak panggil an-nazar. Kalau kita pergi fikir pada benda tak boleh fikir, tak harus dipikir supaya zat Allah besar, hak ni orang tak panggil an-nazar. Sebab tak an-nazar, kita kena fikir benda pasal harus dipikir. Benda yang pasal kita boleh fikir. Akal kita siapa nak pergi. Orang panggil akal kita siapa suluh. Hak tu dia panggil an-nazar. Ada apa al-fikru ni? Makna bergerak hati kita. Hati kita bergerak. Bergerak mana? Bergeraknya hati pada perkara yang pasal akal. Pasal kena fikir dengan akal. Nak suluh dengan mata lendai tak siapa. Cuba mu suluh Tuhan. Baik nak? Tuhan baik pelita ni kan? Tuhan baik ni. Rasuk ni kan? Tuhan baik latar ni kan? Tuhan baik telefon ni kan? Baik tu kan?
Mu nak suluh tak sapa dengan mata lenek mu, sebab tu mu nak kau. Mu nak fikir, mu nak tengok dengan mata lenek mu tak sapa. Sebab orang panggil memandang, tengok ni, benda hak pesen boleh pandai. Mana supaya dunia latar ni kita boleh pandai. Pelita ni kita boleh pandai. Bulat ya weh. Maka hasil si pulai ilmu kita, pelita ni bulat. Lepas tu pelita riah, ya 4 segi, pasal itu panjang. Lepas tu, ya bulat ke tapi panjang. Benar boleh fikir. Tapi fikir ni, orang panggil bergerak-gerak hati. Bergerak-gerak diri pada perkara yang makul. Benda yang dipikir dengan kanan supaya zat Allah. Nak suluh dengan mata tak boleh. Nak tengok pandai dengan mata tak boleh. Boleh tengok tak dengan mata kita? Zat Allah tak boleh tengok. Malaikat di atas langit boleh pandai dengan mata tak? Tak boleh tengok. Kena fikir. Orang kita fikir, pada fikir. Tuhan saat ni tu tak boleh. Kalau Tuhan tu boleh hancur dunia supaya lebar kereta 2 orang. Mu nak pergi kanan, aku nak pergi kiri, pecah kereta tu. Ni orang panggil benda pasti mikir. Maka bergerak hati, bergerak diri, bergerak jiwa, tetap benda yang makul. Hak ni panggil al-fikru. Ada pun kalau pergi mikir, gerak hati, gerak jiwa kita pada perkara yang mahsusat. Kita bergerak, kita tengok, kita beg ni. Kita riah beg ni, latar beg ni, beg ni, buku beg ni. Tak serupa. Hak ni dia panggil, tak panggil al-fikri, dia panggil khayalan. Tu dia fikir dah. Kita lebih kurang. Kamar dia kata, wallahu a'lam. Itulah hari ni.